lah kan, nak bagi tahu. Dalam rumah kita kan, tak kira lah kita pakai pinggan macam mana. Tapi nak bagi tahu jugalah, okey jugalah. Ada sekali tetamu datang rumah, tanya orang Umi masak, Umi masak apa ni, tak tahu ni. Bubur kacang, pasal dia ada ni, okey. Saya pun dapur, saya memang kalau cuci tak di mana-mana saya akan tolong kat dapur. Karena memang saya yang pun ke dapur sebab saya masak untuk anak-anak saya dan sebagainya. Kalau ke dapur, nak tolong kan ni, ambil cawat, ambil sudu. Dekat dapur, dalam sudu. Abang ambil apa tu? Sudu. Untuk apa? Dia kata tamu nak makan, kejap lagi nak makan, kata dia mi goreng dengan bubur kacang. Pakai sudu. Bukan sudu tu lah. Bukan. Tapi sudu mana? Ada dalam almari bawah tu. Saya pun tak tahu. Kat almari bawah ada kat drawer laci tu ada sudu. Saya buka tuan-tuan, ya Rabbi. Kan? 2005. Saya ingat lagi 2005 pergi Langkawi, beli sudu banyak. Sudu tu ada kat lagi. Saya dah lupa dah. Ada sudu. Bawa sudu. So, salut rumah sebagai sudu. Perempuan dia tahu datang, dia nak present something apa? Menarik, mereka kawan ni kan. Tak apalah, memang perempuan jiwa dia macam tu. Sebab itu dalam syurga Tuhan sebut lelaki ni bidadari. Sebab perempuan tu akan sebut bidadara. Sebab dia sibuk dengan pinggan mangkuk kat syurga besok. Betul, you can enjoy the pinggan mangkuk yang emas-emas semua tu kat jar, kat suruh kat di. Kan? Lepas tu belian-belian, cadar-cadar surga. Habis masa dengan belik-belik tu je. Kan? Bidadara tak layan lah. Bidadara. Tu kan? Kat rumah kita, kalau dia pergi kat kedai kan, bila belik-belik barang mahal kan, dia perasan suami sebelah. Tak perasan. Sebab dia dah masuk dalam alam lain. Alam. So that is the situation lah. Saya sebut tu kadang-kadang itu rumah kan, biasalah. Enjoy the life. Tak ada masalah pun. Kan? Bukan untuk kita spend untuk orang lain, untuk isteri. Tapi kita kata pakai balik untuk suami. Itu je. Tapi orang perempuan depan. Dia lain pula. Itu rumah kawan saya makan kan? Dia bagi hidang saya makan, dia bagi makan. Pinggan saya nampak cantik pinggan. Lepas tu masa basuh bukan bibi dia basuh, tuan rumah basuh sendiri. Akak tu hajah tu basuh sendiri. Saya tengok tak bagi bibi basuh. Apa je ustaz? Kenapa? Ini boleh takik. Banyak mahal kan? Sampai begitu sekali. Susah hati dia. Tak payah hidang lah, pakai pinggan tu simpan aja. Saya tak tahu, saya pun tak tanya berapa harga. Kata saya pergi dekat IOI tu. IOI tu masuk dekat apa dia skop tak silap. Masuk tu dia ada susun pinggan. Itu Nuri Taki. Nuri Taki dia buat daripada apa? Jepun. Orang Jepun lah Nuri Taki. Dia buat daripada bone, daripada tulang kan? Daripada? Fosil. Tulang siapa dia buat ni? Tulang orang mati. Tulang mati. Lepas ni tak nak buatkan orang taki lah. Okey, memahami Al-Quran. So kita nak baca translation. Saya sebut tadi tu supaya kita cuba cari tafsir-tafsir ni. Kita cuba baca. Kita cuba baca. Dan kalau Haji Hakim setuju, kalau kita nak buat 3 bulan sekali, saya jemput 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, kita akan minta beli tafsir. Kita pilih 2-3 surah, kita baca dulu kat rumah, baca terjemahan, baca tafsir dia. Kita datang, kita discuss. Dia beri satu stage yang PhD student kan, kita bincang. Dia nampak percambahan, tak ada nampak ustaz seorang bercakap. Jadi saya ustaz, ayat ni saya dah baca Pak Muka sebut ini. Jadi saya baca tafsir lain pula. Apa orang yang sebut, jadi kita akan dapat percambahan lagi. Sebab itu surah saya nak beritahu, saya tahu surah An-Nas. Kita baca kenapa surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. 2 surah. Dia ada 3 surah. Rasulullah ajar kita supaya kita baca untuk melindungi diri. Betul kan? 2 surah. Qul a'udzu birabbin nas dengan Qul a'udzu birabbil falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq dulu. Qul a'udzu birabbil falaq dulu kan? Lepas tu qul a'udzu binas kan? Kedua-dua surah ini turun di Mekah. Bukan di Madinah, turun di Mekah. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca untuk mohon perlindungan daripada Allah dari unsur-unsur gangguan luaran yang impak dari luar masuk. Orang hantar sihir, orang hantar santau, orang benda-benda jahat ni. Kan? So, surah Al-Falaq adalah you recite to protect yourself. Kan? From black magic lah. So, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri naffathati fil 'uqad. Yang ni hembus pada simpulan kan, itu black magic kan. Min syarri hasidin idza hasad, dan kau batalkanlah setiap kehasad, sifat-sifat hasad orang yang ditujukan kepada kita kan. Benda tu berpunca dari hasad. No, kita bahasa kita lagi unik. Hasad dengki, dia lah tu. Hasad dengki kan. Itu dari janda. Hasad itu dengki, dengki itu hasad. Jadi kita kata, kau ni hasad dengki. Oh, jahat sangat tu. Dia dah hasad lagi dengki pula kan? Jadi biasanya dengki itu yang jadi punca kepada seorang itu hasad. Dia jadi sifat hasad. Jadi surah Al-Falaq ini kita baca supaya Allah protect kita. Protect kita from outside, black magic, anything from outside, daripada ganggu kita. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dibaca daripada kita jadi jahat. Sometimes kita tidak diganggu oleh unsur luar, kita sendiri. Sebab itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang mana kejahatan-kejahatan itu berpunca daripada bisikan-bisikan dah. Kan, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nampak? Jadi maksudnya surah Al-Falaq dibaca untuk kita protect diri kita daripada gangguan luar. Surah An-Nas kita baca supaya kita sendiri tak jahat. Kan? Kita tak boleh sentiasa melihat jahat itu datang dari luar mengganggu kita. Kadang kita sendiri pun develop diri kita jadi jahat. Ada kan? Kan? Sebab itu syaitan dengan Fir'aun telah capai makam yang lebih tinggi daripada syaitan. Syaitan tak pernah mengaku diri Tuhan. Betul dia jahat, tapi tak pernah mengaku diri itu Tuhan. Bila pergi kat Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang lebih tinggi. Masa tu syaitan kata, bro, aku tak boleh campur papi. Kau sendiri jawab. Mana ada ayat kata Fir'aun, iblis mengaku diri Tuhan? Tak ada. Dia memang jahat, tapi dia tak pernah pergi ke tahap mengaku. Jadi manusia ni boleh barangkali manusia ni boleh jadi lebih jahat daripada syaitan. Apa beza syaitan dengan iblis? Saya cakap kan? Kita bicara itu kan? Syaitan dengan iblis sebenarnya cakap tak dalam kelas dalam. Apa beza syaitan dengan iblis? Ada orang kata, Ustaz, iblis itu dia punya general, syaitan itu dia punya Rogers dia ataupun dia punya battalion, dia punya pengikut-pengikut dia. Saya kata tak. Iblis itu nama dia, syaitan itu sifat dia. Iblis itu nama dia, syaitan itu sifat dia. Iblis dengan syaitan sama. Iblis dengan syaitan sama. Kita tengok bila kita baca ayat-ayat, bila Allah Subhanahu wa ta'ala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila dia engkar pada Tuhan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu dia ni makhluk yang engkar pada perintah Allah, Allah akan guna iblis. Tapi bila nak beritahu makhluk ini menghasut manusia jadi jahat, dia akan guna syaitan. So bila Allah mention nama dia. Tapi bila Allah mention dia menyesatkan manusia, Allah Ta'ala sebut dengan sifat dia. So maknanya iblis hidup sekarang. Iblis ada Tuhan dah bagi dia janji. Dia sudah mengambil janji.
Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhan, beritahu untuk aku sampai hari kebangkitan. Sendiri. Ayat ini banyak. Allah tak tahu lah saya population. Kalau nampak kita berselerak lagi kan. Ada yang kata sama banyak manusia. Boleh jadi? Itulah katanya orang kata kalau kita nampak tak berjalan. Nah, dia sama banyak dengan manusia. Dia setiap sana. Wah, hari ni dia kata hari ni orang bincang ni aku kan. Aduh. Syaitan, maksudnya syaitan menjauhkan. Asal perkataan syaitana. Syaitan ni asal perkataan daripada syaitana. Asal perkataan syaitana, menjauhkan. Syaitan. Syaitan itu adalah sifat dia menjauhkan manusia daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita kena berusaha memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim supaya kita tidak terlari ataupun kita tidak untuk menambahkan lagi kenikmatan, keasyikan kita dalam menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita akan berusaha untuk memahami. Kalau tak faham, barangkali kita akan hilang. Apa beza memahami dengan memanfaatkan? Dia masuk sekali. So tadabbur itu adalah usaha untuk memahami ayat Al-Quran Al-Karim. Saya tak boleh tadabbur. Saya tadabbur afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Allah atau di hati-hati mereka ada penghalang atau terkunci. Tadabbur ini dia makna dia lebih luas berbanding dengan memahami. Sebab tadabbur dia setiap ayat itu dia nak lihat dari sudut rahsia, dari sudut bahasa, dari sudut uslub. Jadi tadabbur dia pergi more detail. Tadabbur ini dia perlukan kepada penguasaan pelbagai bidang untuk sampai ke tahap faham rahsia sesuatu ayat. Sebab itu contoh, saya ambil contoh bila Allah Ta'ala sebut anjing-anjing betina yang kamu ajar untuk memburu. Saya sebut apa? Ada sebut? Wal mukallibina tu'allimunahunna, dan anjing-anjing betina yang kamu ajar dia memburu. So kita dari sudut fahaman basic kita kata anjing betina diajar untuk memburu. Kalau peringkat tadabbur, dia dah tahu kenapa anjing betina bukan jantan. Ada pergi jauh sikit. Kenapa mesti anjing betina? Bukan anjing jantan. Saya cuba kaji kenapa anjing betina bukan anjing jantan. Saya buka tafsir dalam bahasa Arab, semua tak ada seorang pun dia bagi saya jawapan yang memuaskan. Sebab bila Tuhan sebut jantina itu anjing betina bukan jantan. Saya pergi ke jurnal bahasa Inggeris, Animal Journal, Animal Journal. Saya baca dekat situ dia ada satu artikel female dog vs male dog. Tuan-tuan boleh Google. So dia beritahu perbezaan di antara anjing betina dan anjing jantan. So anjing betina pertama sekali dia lebih sharp daripada anjing jantan. Satu. Keduanya, anjing betina dia mempunyai semangat memburu yang tinggi. Sebab dia ada anak. Dia kena cari makan untuk anak dia kena survive. Untuk survival, dia akan berusaha sungguh-sungguh. So ada tiga perkara sebut sedikit. Jadi itu di antara elemen kenapa kita lihat Tuhan Allah Ta'ala sebut anjing betina. Apa tadi Pak? Perempuan kerja kuat. Sebab itu Allah bagi perempuan satu bahagian, lelaki dua bahagian. Sebab Allah Ta'ala tahu perempuan ni bagi satu dia akan cukup, bagi lelaki satu memang tak lingkup lah. Tazakur ni mengambil peringatan. Dia boleh jadi mengambil peringatan, boleh langkah untuk mengambil pengajaran dan juga untuk mengambil iktibar. Tazakur. Dia dalam Quran dia dua perkataan ni penting. Tazakur dengan tafakkur. Berfikir dan juga mengambil peringatan. Biasa ayat-ayat yang di hujungnya afala yatadzakkarun dengan afala yatafakkarun. Yatadzakkarun dia akan didahului dengan ayat-ayat bercerita mengenai musibah,
kita mengenai sesuatu bencana dan sesuatu perkara yang besar berlaku, supaya kita mengambil pengajaran, kita tak jadi seperti mereka. Kita mungkin kaum-kaum yang tertutup, tapi yang tafakkarun lebih kepada ayat-ayat kaumian. Allah Subhanahu sebut langit, bumi, bulan, bintang, hujan, semua ini dia suruh kita berfikir sampai jadikan untuk dapat sampai ke tahap ulul albab. Ulul albab. Ada apa lagi tuan? Kul. Kul ini katakan kan, dari translation, direct translation kita kata kul ini membawa maksud katakan. Kul kan? Ataupun kul dia dua, kul. Kul. Katakan. Say. Dia kebanyakan ayat-ayat katakan ini adalah ayat-ayat yang didahului dengan pertanyaan. Ada sesuatu yang sedang berlaku, turun ayat. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sebelum itu didahului dengan peristiwa orang kafir mengajak Muhammad sembah Tuhan mereka, dan mereka buat nak buat agreement. Kata Muhammad, 1 minggu hari ini kita sembah Tuhan kau, besok kita sembah Tuhan kamu. Dia nak buat agreement macam ni. So turun ayat, katakan kepada mereka wahai macam qul huwallahu ahad. Ayat itu pula turun bila orang kafir datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu, "Hey Muhammad, bagi tahu kami Tuhan kau dijadikan daripada apa? Adakah daripada emas, daripada perak, daripada gangsa atau daripada kayu? Tuhan kau dibuat daripada apa? Min ayyi syai'in suni'a rabbuka ya Muhammad." Nabi Muhammad tak jawab sehingga turun ayat, katakan qul, katakan kepada mereka Muhammad. Maksud qul ini didahului dengan sesuatu persoalan, dan qul ini bukan Nabi Muhammad saja bertanggungjawab untuk menyampaikan setiap apa yang diarahkan dalam ayat-ayat tersebut, kita juga bertanggungjawab. Atau tuan rasa ada makna lain? Ha? Ya ayyuhal kafirun. Dalam solat kita kena baca sempurna. Kita kena baca sempurna, full. Kalau kita nak inna solat, belum tadabbur. Ada tadabbur. Tapi inna solat sebab dia tidak dikonsider sebagai ayat yang direct diambil daripada surah tersebut, tapi dia dikira sebagai iktibas. Iktibas dia ambil ayat tu, dia pergi pada pada peringkat doa. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, dia sudah jadi satu pengiktirafan dan juga doa. Dia tak sama. Dia tak boleh masuk pukul tu. Saya nampak tu persoalan. ya, itu saya Katakan wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad. kita mengatakan Tuhan. Guru dua orang. Tuhan katakan Tuhan. Dan kita bagi kebalikan Tuhan itu. Tak juga. Kita membaca. Ada satu akal lah, ada satu akal logik, ada satu akal nampaklah. Tapi kita tidak membaca, kita tidak memberitahu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita membaca, mengulangi ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengubah, dengan tidak menukar apa-apa pun dari sudut kalimah dan juga lafaznya. Ada orang beritahu saya dulu, kata, kenapa dalam solat kita nak baca lagi kuliah ayat kafirun? Kalau nak kira logik lagi, di dalam masjid bila kita sembahyang ada orang kafir. Kalau dekat Mekah kita baca logik lah. Sebab bila Rasulullah jadi imam membaca ayat tu, orang kafir ada berpelesiran, kan? Berkeliaran, dia dengar. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia orang kafir pula. Ini kita baca kat masjid, mana orang kafir dengar? Dan orang kafir pun tak ada dekat dalam masjid kita, dan tak ada orang di situ yang memahami apa yang kita baca. Iyalah. Saya dari sudut syariat saya faham, dari sudut hakikat ni saya nak mengaji lagi lah kok. Tak sampai lagi ke 24 second kena mengaji lagi. Ada apa lagi kan? Saya balik pada perkara dua itu membaca. Biasanya perkara besar kita adalah kita sebagai perkara haram. Jadi ada kadang-kadang sebutan itu
kebenaran lah, maksudnya tidak mengikut itu sebab Ustaz ni waktu menyanyikan tilawah tersebut tidak mendengar dosa itu. Sudah tak memang beringat lagi. Ya, dia dua keadaan. Keadaan pertama, dia dalam membaca ni, kesilapan dalam membaca dia ada dua kategori. Satu dia panggil lahnun jali. Kesilapan bacaan yang kecil dan juga kesilapan bacaan yang jelas, dan juga lahnun khafi, kesilapan bacaan yang tersembunyi. Yang tersembunyi, yang jelas ini orang dengar dia boleh kesan. Contohnya menukar huruf daripada satu huruf pada huruf lain. Maksudnya huruf kita sebut huruf kaf, kita sebut huruf qaf. Kita kata Malik yaum, Malik betul Malik, kita kata Malik yaumiddin. Itu tak boleh. Itu sudah menukar lafaz, itu sudah menukar makna. Yang itu dia telah menukar dan dia silap lah. Maksudnya dia berdosa lah kalau kata apa begitu, sehingga dia tak nak beza di antara kaf dengan qaf. So itu dikira kategori lahan jali yang jelas. Saya fikir kesalahan begitu sangat-sangat nadir, sangat-sangat jarang berlaku. Sangat-sangat jarang berlaku. Yang kesilapan berlaku kadang-kadang ialah nak sebut di antara sad dengan shin. Mungkin dekat macam sama pula bunyi kan. Kita kata ihdinas syirah, dia macam sad dengan sad tu macam ihdinas syirah dia bila sin. Yang ni tak adalah merosakkan makna. Tak adalah merosakkan makna. Dan selagi mana tak merosakkan makna, dia tidaklah dikira berdosa. Dia tidak dikira berdosa, tapi yang perlu dikena baiki bacaan itu. Kan? Sebab zaman Rasulullah pun ada macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dia sebutan dia tak banyak tepat. Bilal bin Rabah dia tak boleh sebut shin. Bilal tukang azan kan, dia boleh sebut sin saja. Kalau dia azan bunyinya as'adu an la ilaha illallah, as'adu Allah. Dia tak baca asyhadu Allah. Dia tak pandai sebut shin, dia pandai sebut sin. Sehingga sahabat-sahabat yang ada di belakang Bilal ni betul-betul dahi apa lagi sebut tak betul. Rasulullah perasan yang diorang tak berapa puas hati dengan sebutan Bilal. Sahabat tak berapa puas hati dengan sebutan shin Bilal. Rasulullah perasan. Lantas Rasulullah bersabda, sinun Bilali indallah shin. Bilal sebut sin sampai dekat Allah jadi shin. Ada benda yang memang kita susah nak baiki. Ada benda susah kita nak baiki. Jadi tak perlulah nak pergi asal lidah, nak pergi trim lidah kan. Kita kalau jadi imam pun sama-sama kita je kan, dengan kesilapan yang kita sedar kita masih lagi tak kuasai betul. Jadi kesilapan itu kita cuba belajar, kita cuba atasi. Nak dapat perfect betul-betul sebutan sebiji macam Arab tak boleh, memang susah. Yang bukan yang belajar di negara Arab pun belum tentu dapat. Even Arab sendiri pun tak dapat macam mana nak baca betul. Jadi kita cuba berusaha untuk meminimaliskan kesilapan itu. Jadi dosa pahala ni dalam baca Quran ni kita nak elaklah, sebab orang buat benda baik kan. Kita nak menggalakkan orang membaca. Bila kata sesiapa yang baca Quran tak betul panjang pendek, sebutan tak betul, maka dia tak dapat pahala, dapat dosa. Orang semua tak baca lah kan. You not encourage people to recite Quran kan. You bagi satu situasi orang kata, buat apa aku baca Quran untuk yang masuk neraka? Berdosa pula aku dah pahala tak banyak kan? Tak. Sebab itu hadis yang saya baca awal-awal tadi, orang yang membaca Al-Quran merangkak-rangkak, barangkali dalam rangkak-rangkak tu dia masih lagi mencari ketepatan sebutan huruf kan. Disebut macam ni tak betul, jadi ulang balik, berpeluh-peluh, letih dia. Jadi termasuk dalam dapat dua pahala. Jadi macam saya sekarang ni, saya dah tahu saya belok, tapi saya baca salah, baca sebut tak betul, saya berdosa lah. Sebab peringkat kau tak patut buat salah kan. Saya berdosa lah kalau saya masih lagi tak boleh nak beza sad dengan shin. Saya berdosa lah. Sebab peringkat saya tak sepatutnya melakukan kesilapan. Tapi kalau peringkat orang awam yang masih lagi belajar, yang lidah mereka tak semua fasih, jadi makan masa biasa disebut Allah. Dia yang tak biasa ataupun biasa dicakapkan apa orang yang tak membaca
dia patut menjadi mendidik masyarakat, bukan hukum. Elakkanlah bagi hukum, pantas sangat bagi hukum. Didiklah masyarakat. Betul tak? Di hadis itu, rubba qaril Quran wal Quran yal'anu. Pembaca Al-Quran, berapa ramai yang kita jumpa dia membaca Al-Quran tapi Quran melaknat dia. Yang itu bukan merujuk pada orang yang baca salah, merujuk pada orang yang baca dia faham, lepas tu dia buat salah. Itu dia faham dah, Quran suruh buat lain kan? Yang tu kena laknat. Tapi yang baca Quran salah ni tak adalah, hadis tu tak masuk. Dia salah menggunakan dalil untuk menghukum orang. Dia ambil dalil tu untuk menghukum orang yang baca Quran. Tak, dalil tu bukan untuk orang baca Quran. Dalil itu untuk orang yang tak mengamalkan ajaran Al-Quran. Kita nak cerita dulu bagi orang baca betul dulu. Jadi kadang itulah, jangan ambil hati sangatlah. Dia ada ustaz-ustaz ni kadang dia bukan main lagi kan. Ada sekolah tahfiz tu, budak tak puasa hari sini dia suruh berdiri kat luar, beratur berdiri kat tengah panas. Sebab apa? Sebab sekolah punya peraturan kena puasa Isnin Khamis. Suruh anak murid beratur kat tengah panas, dia pergi makan kat kantin. Besok dia akan jadi, come on lah, kita mesti menjadikan pendakwah ni mesti menjadikan masyarakat sebagai cinta pada amalan, sebagai cinta pada Islam, sebagai cinta pada ajaran-ajaran Al-Quran dan juga surah Al-Quran. Saya kira cukup setakat itu tuan-tuan. Izinkan saya berhenti dulu sebab saya pun nak mengejar tiga kedua kahwin. Ini pun ada call nak masuk orang ni, kawan tanya kat mana. Sekali baik itu Allah, terima kasih sekali kepada Jabul Hakim, kepada tuan-tuan dan puan yang telah meluangkan masa, dan saya yakin tuan-tuan pun ada juga jemputan-jemputan kahwin pada hari ini. Namun demikian, usaha tuan-tuan amatlah terpuji. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang, duduk, belajar ilmu. Tak ada satu majlis yang lebih bermakna bagi kita melainkan majlis yang boleh kita duduk berbincang, memperbaiki kefahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lain untuk bertemu. Salah silap daripada saya mohon jutaan kemaafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا من يتبعنا مترونا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم نور ألسنتنا بنور القرآن اللهم نور حياتنا بنور القرآن اللهم نور قبورنا بنور القرآن اللهم نور حياتنا كلها بنور القرآن اللهم سهل علينا بلفظ ألفاظ القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم